Sebelum tu kita selawat sikit. Boleh sama-sama? Kita selawat sama-sama. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tak dengar orang lelaki. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sekali lagi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah setelah sekolah cuti panjang, nampak ramai anak-anak remaja sekolah menengah saya rasa ataupun pelajar universiti. Alhamdulillah kita memenuhkan dewan ini dengan niat untuk menghadiri majlis ilmu. Majlis ilmu selalunya akan dipenuhi dengan para malaikat yang turut hadir. Kalau orang yang boleh tengok, dia akan melihat insya-Allah para malaikat itu bertindan-tindan di antara satu sama lain, memenuhi sampai ke langit sana untuk mendoakan orang yang datang ke majlis ilmu dengan pengampunan dan juga rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat dua. Malaikat mendoakan dua perkara kepada orang yang keluar dari rumah sebentar tadi. Keluar, dia kata nak pergi belajar, tuntut ilmu. Seluruh para malaikat, bahkan makhluk selain jin dan manusia, mendoakan kepada mereka keampunan dan juga rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita di penghujung Syaban. Penghujung Syaban nak masuk ke bulan pesta ibadat, iaitu Ramadan. Saya mendoakan Ramadan kali ini saya dan kita semua dapat berpuasa dengan baik. Anak-anak, adik-adik yang ada di atas sana, semua remaja ni, semua penuh tu. Saya doakan kita semua dapat puasa penuh dan seterusnya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang dewasa pula, saya lah dan kita semua yang dewasa ni, kita kena doa banyak untuk Allah terima amal ibadat yang kita lakukan, supaya kita tidak jadi kumpulan yang muflis di padang mahsyar. Padang mahsyar ni bayang macam ni. Ni bilangan malam ni berapa ribu orang ni? 2-3 ribu orang ni saya rasa. Yang ni baru satu butiran pasir jumlah makhluk yang akan ada di padang mahsyar. Ada satu kumpulan, mereka ini dinamakan muflis. Kumpulan muflis. Iaitu bila Allah panggil nama dia, tuan-tuan bayang, panggil nama, dia mai berdiri depan ni. Allah panggil nama dia yang dinamakan di dunia dulu. Ingat nah, siapa yang dinamakan oleh ibu dan ayah dia dengan nama apa pun, nama itulah yang akan dipanggil nama dia dan nama ayahnya sampai di mahsyar nanti oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Sebab tu nak letak nama anak, letak elok-elok. Jangan bubuh Suzuki, Yamaha, Trojan, pelik-pelik ni. Tak payahlah nak seronok-seronok bermoden-moden. Tadi saya tahnik 40 orang bayi tadi. Tadi 5 yang pertama bayi lelaki. Semua nama Rasul. Tahniah. Ayah-ayah yang bijak. Muda-muda ayah-ayah. Tadi saya ingat ada budak tu umur 18. Dia kata anak dia. Rupanya bukan 18, 20 lebih. Muka aja muda. 5 orang bayi lelaki tadi semua nama Rasul. Muhammad, Nuh, Lut, Hud. Pelik juga tu dia susun. Subhanallah. Dan nombor 6 tu nama Mikail, nama malaikat pula. Tuan-tuan perempuan sekalian, nama itu yang Allah akan panggil dan kita ke depan. Allah panggil nama itu, orang lain takkan bangun. Sebab nama tu satu saja. Kalaupun sama nama dia Ahmad bin Ismail, bin yang seterusnya tak sama. Kalaupun sama Ahmad bin Ismail bin Yusuf, bin yang keempat tak sama. Maka apabila nama itu dipanggil, dia di depan ni. Dia akan datang ke depan. Kemudian filem hidup dia ditayangkan depan semua orang. Bukan 3,000 ya. Filem kehidupan dia bukan 3,000 orang yang akan melihat. Ratusan bilion manusia yang akan melihat. Kalau saya panggil seorang sekarang ni, kita tayangkan kehidupan dia sehari saja untuk hari ni, maka dia tak keluar dewan ni dengan pintu tu. Dia akan lari di belakang. Malu sebab baru sehari ditayangkan amal ibadat dia hari ni. Bukan amal ibadat, kerja harian dia hari ni. Laman web apa yang dia layari, barang siapa yang dia ambil, yang dia guna, duit siapa yang dia curi, siapa yang dia mengumpat, solat apa yang dia tinggal, tayang, panggil, sebut. Peliknya kumpulan muflis ini, Allah panggil nama, dia datang berdiri. Ramai tau, tapi seorang-seorang. Lepas satu kumpulan, Allah panggil seorang-seorang. Solat tak pernah tinggal. Lelaki ni yang Allah panggil. Puasa Ramadan tak pernah tinggal. Zakat tak pernah culas. Kewajipan haji dia tunaikan. Lelaki ni. Yang muflis ni, satu kumpulan yang besar. Apa masalah dia? Solat 5 waktu tak pernah tinggal, puasa Ramadan tak pernah tinggal, zakat tak pernah tinggal. Apa masalah lelaki ini sehingga diisytihar muflis? Allah panggil dulu, lalu dikeluarkan buku amalan, lalu ditimbang satu persatu, maka kita dapat melihat pahala kita seperti mana tuan-tuan dapat melihat meja hijau ini pada malam ini. Nampak tak meja hijau ni? Botol. Di akhirat, pahala itu akan kelihatan dengan mata ni. Nampak tu bukan di alam mimpi. Nampak macam tuan-tuan melihat saya pada malam ni, macam kita tengok dewan tu malam ni. Bila semayang ditimbang, puasa ditimbang, lalu bersusun-susunlah. Bergunung-gananglah pahalanya. Sebab dia tak pernah tinggal. Dia tak pernah tinggal puasa Ramadan, salat 5 waktu, zakat, orang yang buat semua ibadat tanpa gagal. Dan Allah terima dah ibadat dia. Allah terima pula ibadat dia. Terima, dapat pahala. Ikhlas. Kenapa dia diisytihar sebagai muflis? Sebab siapa yang pernah dengar ceramah saya, dia tahu dah kisah ni. Sebab setelah habis ditimbang amal ibadat dia,
lalu disusun berbukit-bukit, bergunung ganang pahalanya. Sebab Allah terima. Ibadat dia power, semayang dia power, puasa dia power. Tak ada cacat. Semayang dia bukan yang semayang tengok cicak, perhati jam. Bukan. Semayang yang tiada cacat. Puasa yang tiada cacat. Zakat yang tiada cacat. Kesemuanya diterima dan dia melihat pahala ibadat itu. Cuma masalah orang ni ialah bila habis amal puas, contohlah 50 tahun dia solat, 50 tahun daripada dia balik, umur 15 dia balik sampai 65 contoh. So dia semayang 50 tahun, dia zakat 50 tahun, dia puasa Ramadan 50 tahun, semua Allah terima. Habis timbang, Allah pun isytihar. Ni dalam dewan ni kan kita kenal, ada sebahagian kenal antara satu sama lain. Apabila habis ditimbang amalan, Allah pun isytihar. Wahai penduduk mahsyar, di hadapan yang ditimbang sekarang ini Fulan bin Fulan. Sesiapa yang kenal dengan beliau dan ada sesuatu yang nak dituntut daripada beliau, sila tampil ke hadapan. Maka datanglah ribuan orang yang kenal dia. Ribu tu macam ni lah. Kan kawan kita ramai. Kawan sekolah rendah takkan 6 orang. Sekolah menengah takkan 15 orang kenal. Sekarang dah ribu kawan. Follower TikTok pun dah 6,000. Belum follower Facebook. Saya lagi lah teruk. Juta-juta. Allahu Akbar. Kan ribu. Bila Allah isytihar, datang. Ribuan datang. Paling depan sekali, suami, isteri, ayah, ibu, anak-anak. Tidak ada kasih sayang di padang mahsyar. Tidak ada kasih sayang di padang mahsyar. Isteri kata, ya Allah, itu suami saya. 50 tahun ataupun 40 tahun saya hidup sebagai isteri dia. Ya Allah, dulu saya buat live pakai baju ketat, ribuan orang tengok, dia tak tegur, wahai Allah. Suami saya tak pernah tegur saya pakai seluar jin ketat. Saya buat live, ribuan orang tengok, wahai Allah, saya nak tuntut hari ni. Ya Allah, dia suami saya, dia tak ajar agama kepada saya nak tuntut kepada dia hari ni. Allah bagi tak? Bagi. Apa Allah buat? Ambil pahala suami tadi, letak ke isteri. Berapa tahun tak tegur, isteri duk buat live pakai ketat, 8 tahun. Ambil pahala suami, letak di akaun isteri. Itu baru live, belum lagi keluar rumah tak tutup aurat. Berapa tahun keluar rumah tak tutup aurat? 40 tahun. Tutup, tapi t-shirt dekat ni. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kalau macam tu, habislah ustaz, baru seorang minta. Memang pun. Kalau macam tu, habislah pahala dia ustaz, baru seorang claim. Memang pun. Nabi sebut tak perkara tu? Nabi sebut bahawa akan habis pahala itu. Belum anak-anak. Bila habis, malaikat kata, wahai Allah, pahala dia dah habis. Baru isteri minta, belum lagi anak, belum lagi jiran, belum lagi kawan, belum lagi saudara mara, belum adik-beradik. Bilangan mereka ribuan.
Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Lalu bila pahala dia dah habis, Allah pun arahkan ambil dosa orang yang minta tu letak dekat dia. Kumpul dosa pula. Dosa seorang. Kita tengok di belakang 600 kawan kita sedang beratur. 600 kawan kita. Kawan pertama kata, ya Allah, dulu dia hutang RM5 tak bayar. Ganti waktu tu. Ganti dengan pahala. Belum duit lah. Tak ada duit lah. Ganti dengan pahala. Kawan yang kedua, ya Allah, dulu duduk di universiti dengan dia 4 tahun. 3 kali saya demam. Dia tak pernah rawat. 3 kali saya duduk satu bilik dengan dia. Saya demam. Saya sakit. Dia tak rawat dan bantu saya. Saya nak tuntut hari ni, ya Allah. Allah bagi. Bayang tengok berapa banyak yang dituntut ketika itu di mahsyar. Sebab tu kita hidup, jaga hak kita, jaga tanggungjawab kita. Tanggungjawab sebagai anak, tanggungjawab sebagai ayah, tanggungjawab sebagai suami, tanggungjawab sebagai isteri, tanggungjawab sebagai anak. Jaga untuk kita selamat pada kehidupan yang begitu menyusahkan, pada kehidupan yang begitu getir. Satu Arab Badui, sahabat Rasulullah Badui. Dia sahabat dan dia Badui. Duduk di pedalaman. Satu hari Nabi dengan sahabat-sahabat lain, Nabi sedang bagi tazkirah. Badui ni masuk, dia Islam tapi dia pedalaman padang pasir. Dia adab kurang sikit. Dia tak pandai protokol sangat, nak jalan tunduk depan Nabi, dia tak protokol sangat. Kadang dia masuk Masjid Nabawi, dia ludah di dinding. Ini Arab yang pedalaman. Tapi Islam. Bila Nabi duduk dalam satu majlis, Nabi sedang bagi peringatan. Dia masuk, dia kata, wahai Muhammad, kiamat bila? Oh, tak ada mukaddimah apa. Tanya kiamat pula tu. Wahai Muhammad, kiamat bila? Kan bumi alam ni akan hancur. Kiamat bila? Masuk. Sahabat-sahabat lain kata, kami melihat muka Rasulullah tidak senang dengan soalan itu. Maka Nabi tidak terus menjawab. Nabi tunggu sekejap. Kemudian Nabi tanya. Nabi tunggu sekejap. Kemudian baru Nabi tanya. Nabi kata, aina sa'il? Mana yang tanya tadi? Dia angkat tangan. Nabi tanya dia, madza a'datta laha? Kamu yang tanya biar kiamat bila? Ya. Apa persiapan kamu menghadapi kiamat? Tanya Rasulullah. Apa persiapan kamu? Laki-laki ni jawab, hubballahi wa rasulih. Wahai Muhammad, bersaksilah, dalam hati aku penuh dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Kita faham tak ayat ni, tuan-puan sekalian? Lelaki Badui ni, dia kata dalam hati aku, wahai Muhammad, penuh dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Nabi pun jawab, satu jawapan yang menggembirakan semua sahabat lain. Nabi kata, al-mar'u ma'aman ahabba yawmal qiyamah. Ataupun anta ma'aman ahbabta. Apa jawapan Nabi? Terjemahan dia ialah, Nabi kata kamu, dengar ni tuan-tuan, perempuan semua. Kamu akan dibangkit dan dihimpunkan oleh Allah
di hari akhirat kelak bersama dengan orang yang kamu sayang. Kamu akan dihimpunkan oleh Allah di padang mahsyar nanti bersama dengan orang yang paling kamu sayang. Di sini sayang. Sayang itu di sini. Kasih. Seandainya yang paling kamu kasih ialah Allah dan Rasulnya, maka di mahsyar nanti kamu akan dibangkitkan dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia Arab Badui je. Dia hanya Arab yang duduk di pedalaman padang pasir. Kita ni jarang tengok orang asli. Cuba sekali-sekala pergi ke perkampungan orang asli. Pedalaman tu. Kami selalu program. Bulan lepas ada program di Tasik Banding. Dalam dia orang asli ni dia bukan bangsa Melayu tau. Dia lain. Dia ada kaum dia. Dan kulit dia gelap. Rambut dia kerinting. Malaysia ni bukan Afrika. Malaysia ni. Dan dia ada bahasa dia. Bukan bahasa Cina, bukan bahasa India, dia bukan bahasa Cantonese Mandarin, dia ada bahasa suku dia. Orang asli. Jadi sahabat ini orang pedalaman, orang asli. Tetapi walaupun baru masuk Islam, dia sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Malam ni bila saya sebut cinta Allah, sayang Allah, apa yang kita faham? Kita sebut sayang Allah. Sayang Allah. Kalau sayang Mercedes, kalau cinta iPhone, cinta iPhone. Faham tak? Faham? Dekat tau, rasa dekat. Kalau sebut sayang Mobile Legend, account tu. Rasa dekat tak? Rasa sayang Allah. Untuk apa sayang Allah? Kan rasa asing. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tak ada. Sayang Allah tak ada dalam kamus hidup kita, dalam hati kita tak ada. Sayang Allah tak ada. Sedangkan Allah adalah pemilik alam yang menggerakkan setiap zarah dalam alam. Allah Jalla Jalaluh. Ada sebanyak planet yang sedang bergerak, yang sedang terapung di angkasa lepas sana. Bilangan planet seperti bumi, matahari yang sedang terapung di angkasa lepas sana, bilangannya lebih banyak daripada bilangan butiran pasir di 7 lautan. Saya ulang sekali lagi. Bilangan planet yang sedang terapung di angkasa lepas sana seperti bumi, matahari, Pluto dan lain-lain, bilangan planet-planet itu lebih banyak daripada bilangan butiran pasir pada 7 lautan bumi. Oh, kalau macam tu tak ada bilangan lah Ustaz, tak ada angka lah Ustaz. Memang angka itu hanya diketahui oleh Allah, pemilik dan pencipta alam ini. Allah Jalla Jalaluh, yang paling berkuasa. Sebab itu ketika mana berlaku kiamat, sangkakala yang pertama telah pun ditiup oleh Israfil alaihi salam, tidak berbaki satu nyawa pun di dalam alam ini. Satu nyawa tak ada. Manusia mati kesemuanya, jin mati kesemuanya, syaitan dan ketua mereka yang bernama Iblis laknatullah alaih mati, Dajjal mati, binatang kesemuanya mati. Alam ini hancur.
Waktu itu tuan-tuan, perempuan sekalian, malaikat mati tak malaikat? Mati. Malaikat pun mati. Itu yang pelik tetapi ramai fakta. Terima kasih. Ramai orang tak tahu fakta tersebut. Malaikat-malaikat juga mati. Dalam satu riwayat, malaikat-malaikat yang kanan juga mati. Akhirnya berbaki malakul maut. Seorang. Dalam alam ni, malakul maut. Allah panggil dia. Ini dalam satu riwayat yang daif. Allah panggil malakul maut. Hanya berbaki malakul maut. Allah. Ya malakal maut. Man baqi. Siapa lagi yang kekal dalam alam? Bukan bumi ya. Seluruh alam. Kata malaikat maut, baqitu ana, aku wahai Allah, wa baqita antal hayyul ladzi la yamut. Dan berbaki kamu wahai Allah, Tuhan yang hidup dan tidak mati. Maka berkata Allah, mut ya malakal maut. Matilah kamu wahai malaikat maut. Setelah itu malaikat maut pun mati. Dan di dalam wujud ini hanya ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan keseluruhan makhluk. Hanya Allah yang berbaki ketika itu. Tuhan yang mencipta alam, yang tidak pernah mati dan tidak pernah didahului dengan kematian. Lalu Allah SWT bertanya, limanil mulkul yaum? Limanil mulkul yaum? Hari ini kerajaan dan kekuasaan milik siapa? Allah tanya. Tak ada seorang Perdana Menteri. Tak ada seorang Presiden yang berkuasa. Dajjal, para Nabi dan Rasul, Iblis laknatullah, tiada Jibril, tiada Mikail, tiada Israfil. Limanil mulkul yaum? Hari ini kerajaan milik siapa? Tiada yang menjawab. Sebab lillahil wahidil qahar. Sebab kerajaan dan kekuasaan, kekuatan hanya milik Allah al-wahidil qahar, yang Maha Esa lagi Maha berkuasa. Bayang tengok orang yang dicintai oleh Allah, kekasih Allah. Macam mana Allah uruskan dia? Kekasih Allah. Kamu kekasih Allah. Ketika mana orang berpanas-panas di mahsyar, Allah akan arahkan untuk satu bayangan meliputi dan melindungi kamu. Ketika mana orang terlalu lapar dan dahaga, sehingga kerongkongan mereka berlubang, perut mereka berlubang, terlalu lama tidak makan dan minum, kekasih Allah, dihilangkan lapar dan dahaga, kekasih Allah. Ni tajuk malam ni. Hamba yang dicintai Allah. Cari cinta Allah sementara masih hidup. Cari kecintaan kepada Allah. Allah bagi perasaan kasih dan cinta dalam hati saya dan kita semua. Milik siapa kasih dan cinta itu sebenarnya? Yang pertama sekali milik Allah Jalla Jalaluh. Maka orang yang dikasihi oleh Allah tidak akan dimudaratkan oleh sesuatu pun. Sebab Allah yang protect dia. Allah yang lindung dia. Kalaupun Allah uji dia, Allah bagi kesabaran, Allah bagi redha kepada dia. Allah uji, Allah tetap akan uji. Tapi Allah bekalkan kesabaran yang banyak, Allah bekalkan redha yang banyak. Dia sabar, dia redha. Ada satu sahabat, nama Safinah, gelaran dia. Tuan-tuan tak pernah dengar. Kita tak pernah dengar.
Sebab sahabat ada 100,000 lebih. Ni dalam stadium ni baru 4,000 kot. Saya tengok dalam 3-4,000 kot. Wallahualam. Sahabat ada 100,000 lebih. Tuan-tuan bayang tengok bilangan sahabat ramai. Ada satu sahabat ni gelaran dia Safinah. Safinah bermaksud kapal. Rasulullah yang gelar beliau Safinah. Sahabat ni pernah jadi hamba abdi kepada Rasulullah, kemudian Nabi merdekakan. Tak lama Nabi terus merdekakan. Jadi hamba Nabi, Nabi merdekakan. Setelah Nabi wafat, Safinah keluar berlayar. Dia naik kapal ataupun perahu. Naik bot, perahu lah. Dia berlayar naik perahu. Sampai di tengah laut. Ni bukan cerita Dajjal tau. Dajjal tu Tamim ibn Aus Ad-Dari. Tu cerita lain. Pun kapal pecah. Ini bot. Dia naik seorang. Dia naik bot. Bot tu pecah. Dipukul ombak. Kemudian Safinah pun berpaut pada kayu yang berbaki. Dan kemudian sebab terlalu lama, dia pun letih. Dan kayu tu bawa pergi ke sebuah pulau. Pulau. Ini bukan cerita yang hadis Dajjal tu. Bukan. Kayu tu hanyutkan Safinah, sahabat Nabi. Nama Safinah. Kayu tu hanyutkan Safinah sampai ke pulau tersebut. Bila Safinah buka mata, rupanya pulau itu ada singa. Bukan singa sarkas, bukan singa yang terlepas, yang berjalan tak larat dah tu. Ini singa liar, singa pulau. Siapa yang pernah pergi pulau-pulau yang bukan Pulau Langkawi? Itu pulau orang pergi melancong, bukan Pulau Pangkor. Pulau-pulau yang orang jarang pergi. Tuan-tuan tengok dia punya lipan dia besar mana. Lipan dia besar-besar ni. Bila singa ori lah ni, singa pedalaman ni. Apabila dia jaga di pesisiran pantai, singa datang. Singa tu bukan bagi salam. Memang nak makan, nak terekam Safinah tadi. Apabila singa tu datang, nak menerkam di bahagian leher singa, Safinah pun bangun. Dalam keadaan yang tak berdaya, dia bangun. Dia kata, "Ya Abul Harith." Dia cakap. Tengok. Hadis ni sahih. Disahihkan oleh Imam Hakim dan dipersetujui oleh Imam Az-Zahabi. Safinah ni sahabat Rasulullah, Nabi dah wafat. Dia bangun dalam keadaan yang begitu letih. Dia kata, "Ya Abul Harith, ana Safinah maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dia kata, "Wahai Abul Harith." Abul Harith ni panggilan untuk singa. Asadun singa, Usamah singa, Hizabrun singa. Dia ada berapa belas perkataan Arab tu semua singa. Abul Harith pun singa juga. Tapi jangan tiru aksi ni. Sahabat ni bangun, dia kata, "Ya Abul Harith, ana Safinah maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Wahai singa, nama aku Safinah. Aku adalah bekas hamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia perkenal dua ayat itu saja. Fataqta'a ra'sahu. Maka singa itu pun tunduk. Subhanallah. Tu baru sebut bekas hamba abdi Rasulullah. Belum sebut kekasih Allah. Itu dia baru sebut maula Rasulillah. Aku Safinah, dahulu aku bekerja untuk Rasulullah, pesuruh Allah. Malu singa tu. Tunduk dia. Singa tu tunduk, taqta'a ra'sahu. Kemudian singa tu heret.
Safinah yang tak bermaya tadi pergi ke kawasan lain. Faham hama, kata riwayat ini, dan kemudian dia pun mengaum, kata Safinah, aku yakin itu adalah ucapan selamat tinggal. Aku sangka itu adalah ucapan selamat tinggal daripada singa itu kepada aku. Lalu dia pun pergi meninggalkan aku. Itu kekasih Rasulullah. Kalau kekasih Allah, 4 tanda secara ringkas sebelum kita mulakan 4 tanda ringkas yang saya nak sebut. Pihak penganjur minta saya umumkan kutipan dana untuk sumbangan Ihya Ramadan Masjid Muhibbuddin Shah Ipoh. Sumbangan tu digunakan untuk buka puasa, more, sahur. Ni semua yang ada dalam stadium ni boleh pergi buka puasa di masjid tu. Jenuh masjid ni. Jenuh masak. Mana AJK? Siapa suruh umum? Ni kalau mereka ni main semua, kan, 15,000 sehari pun tak cukup ni. Kos, kan. Jadi petugas dana yang membawa beg uncang berwarna hitam. Hitam saja. Kalau bawa beg kuning, pegang orang tu. Beg kuning, beg biru, beg hijau, pegang dia, suruh dia duduk. Kata tak payah rajin-rajin, hitam saja. Bawa beg uncang berwarna hitam, logo masjid. Itu saja petugas rasmi masjid boleh bergerak. Nah, boleh bergerak. Ni bukan dana untuk saya, ni untuk masjid. Masjid, jawatan kuasa masjid akan gunakan untuk berbuka puasa. Saya sebut sikit. Siapa yang sediakan makan untuk orang berbuka puasa, dia dapat pahala seperti seorang berbuka puasa. Ada sahabat miskin, dia kata, ya Rasulullah, kami pun buka puasa dengan kurma aja. Nabi kata, walaupun sebiji kurma, walaupun seteguk air. Dia miskin, dia susah, dia boleh bagi orang buka puasa dengan seteguk air, dapat pahala yang sama. Ni mereka buat kutipan, tuan-tuan bagi. Ada RM1 bagi RM1, ada RM5 bagi RM5, ada 10 bagi 10. Niat, ya Allah, untuk orang berbuka puasa. Saya rasa sepanjang Ramadan, puluhan ribu orang akan buka puasa di Masjid Muhibbuddin Shah ni. Sepanjang Ramadan, saya yakin puluhan ribu, 30 hari akan berbuka puasa di Masjid Muhibbuddin Shah. Maksudnya pahala berpuasa puluhan ribu orang, insya-Allah. Ikhlas, dengan syarat ikhlas. RM1 yang ikhlas, RM5 yang ikhlas, bagi. Walaupun RM1. Nah, tapi kalau dalam poket tu tak ada duit, janganlah ambil poket orang. Sagi tengok dompet kawan sebelah pula, banyak duit pula dompet dia. RM1 pun tak apa. Pelajar-pelajar, mahasiswa, kita tahulah mahasiswa ni susah-susah kan selalunya. Saya teruskan. Ada 4 lagi saya nak sebut secara ringkas. 5 minit, 5 minit, 5 minit, 5 minit. Kemudian majlis kita berakhir. Dengar 4 benda ni. 4 tanda bahawa Allah mencintai kamu. Allah sayang kamu. 4 tanda. Dengar elok-elok. Ada 4 tanda Allah sayang kepada kamu. 1. Habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Ini ayat Quran. Ulaika humur rasyidun. Tanda pertama, Allah sayang kamu. Kita tak tahu Allah sayang tak Wadianwa, Allah sayang tak Fulan bin Fulan, Fulan. Kita tak tahu, tuan-tuan. Kita tak tahu. Kecuali zaman Rasulullah. Zaman Nabi, sebahagian sahabat, Nabi bagi tahu Allah sayang kamu. Nabi bagi tahu. Nabi pernah bagi tahu, esok aku akan bagi panji, ketua panji perang kepada satu orang. Allah sayang dia, Rasulullah sayang dia.
Dia sayang Allah, dia sayang Rasulullah. 4 sifat ada kat lelaki-lelaki ni. Semua sahabat tunggu siapa. Bila esok Nabi bagi kepada Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Antara sahabat yang dapat berita gembira ni di dunia. Ada lagi sahabat lain, banyak lagi. Antaranya ialah Nabi sebut ada 4 nama yang syurga merindui mereka. Hadis. 4 nama syurga merindui mereka. Yang pertama Ali ibn Abi Talib, sekali lagi nama Sayyidina Ali. Yang kedua Miqdad ibn al-Aswad. Yang ketiga Ammar ibn Yasir. Yang keempat Salmanul Farisi. 4 nama. Letak nama anak. Yang mana anak lelaki-lelaki, letak nama anak. 4 orang hebat. Syurga rindu. Bukan tepi jalan. Bukan disko rindu dia. Bukan kedai mamak rindu dia. Syurga merindui 4 orang. Okey. Nombor 1. Tanda Allah sayang kamu ialah ayat Quran ni. Iaitu Allah jadikan kamu orang yang suka kebaikan dan ibadat. Walaupun ketika ini, malam ini, kebaikan dan ibadat kamu tidaklah 24 jam. Tapi kamu suka tengok majlis ilmu, kamu suka tengok ulama, kamu suka dengan Islam. Kamu semangat bila pertahankan nama Allah. Ini sifat dia. Allah hiaskan hati dia dengan iman. Dia suka dengan iman. Dia suka dengan Islam. Dia suka dengan ibadat. Dia suka dengan kebaikan. Dia tenang. Walaupun tak banyak yang dia buat. Awak ustaz, ada orang suka buat benda tak elok ke? Memang pun. Zaman hari ni. Zaman hari ni ada orang tenang bila buat benda maksiat. Tiap-tiap hari dia buat live, mesti dia buat maksiat. Mesti dia tayang aurat dia tiap-tiap hari. Untuk apa ni? Tak bolehkah tak ada live yang mendedahkan aurat kamu? Tiap-tiap hari tunjuk, ribuan orang tengok aurat kamu. Duk tunjuk dedah pakai ketat-ketat. Dia tak rasa dosa dengan maksiat. Dia tak rasa bersalah dengan maksiat. Dia tak rasa bersalah bila tinggal puasa Ramadan. Hati-hati. Hati-hati para pelajar sekalian, adik-adik saya. Tak rasa bersalah tinggal semayang, tak rasa bersalah tak tutup aurat, tak rasa bersalah tinggal puasa Ramadan, tanda Allah benci dengan kamu. Allah benci dengan kamu. Wal'iyadzubillah. Hati-hati. Tanda itu jelas dalam diri sebahagian daripada kita. Dan setiap orang yang dengar ucapan saya ni, dia tahu dia berada di situ. Dia okey je. Tak semayang. Macam hari ni dia tak semayang 2 waktu. Biasa Sebahagian orang Zuhur 1:30, pukul 2 dia dah resah kalau dia tak solat. Betul tak? Sebahagian manusia yang Allah hias iman di hati dia, Zuhur 1:30, kalau dia tak solat lagi jam 2, hati dia dah resah. Dia tak boleh buat dah kerja. Dia dah tak boleh duduk di meja kerja tu. Dia tak boleh. Dia kena bangun ambil wuduk, dia kena solat. Ini hak tanda nombor 1. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal asyan waj'alna minar rasyidin. Itu doa dia. Itu doa dia. Allah sendiri ajak dalam Quran ayat tu, kemudian ulama olah ayat tu jadi permintaan. Nombor 1. Nombor 2. Habis 5 minit. 5 minit yang kedua. Tanda Allah sayang, tanda Allah sedang sayang kamu, hidupan kamu. Allah redha dengan hidup kamu. Ialah kamu ada ujian dalam hidup kamu. Hak ni alhamdulillah. Siapa yang hidup di dunia ni tak ada ujian? Motor hilang, ujian. Slipper hilang, ujian lah tu.
Buku rujukan hilang, ujian. Perniagaan kita merosot, ujian. Dunia ni alam ujian. Tinggal lagi banyak dengan sikit. Adakah orang yang Allah tak uji, Ustaz? Ada. Antaranya Fir'aun. Tak pernah sakit, tak pernah miskin, jawatan dia tinggi, kuasa dia banyak, sampai kerajaan-kerajaan di sekeliling dia semua membayar ufti kepada dia. Fir'aun. Kuat, sihat, kaya, masyhur. Apa tanda dia bila Allah tak pernah uji dia? Apabila seseorang itu tidak pernah diuji oleh Allah, makin tua makin jahat, makin tua makin banyak maksiat, makin tua makin kaya, dengan kekayaan itu makin jauh dengan Allah, itu tanda Allah benci kamu. Allah benci kamu. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sepatutnya lebih 60 umur, sepatutnya lebih 60, sudah 70, sudah 80, makin dekat dengan Allah. Sebahagian orang sudah 70, sudah 80, makin jauh dengan Allah. Kemasyhuran dia membuatkan lebih banyak dosa yang dia buat. Jawatan yang dia pegang membuatkan lebih banyak dosa yang dia lakukan. Kedudukan dia yang tinggi membuatkan lebih banyak dosa yang dia boleh buat. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Yang ketiga, tanda ketiga Allah menyayangi kamu, Allah sayang kamu, ialah al-qabulu fil ard. Dia diterima di kalangan penduduk bumi, iaitu manusia menyukai dia, senang dengan dia disebabkan akhlak dan kebaikan dia. Orang sayang dia, ramai orang sayang dia. Bukan sayang sebab dia bagi duit banyak. Bukan sayang sebab pengikut dia ramai, siapa rapat dengan dia boleh senang. Bukan sayang sebab jawatan dia tinggi, kalau rapat dengan dia boleh dapat projek dengan mudah. Bukan sayang begitu. Dia ni disayangi oleh ramai orang sebab kebaikan dia, sebab akhlak dia. Ramai orang senang dengan dia. Sebab ilmu yang dia ada, ramai orang sayang dia. Itu tanda Allah sayang kamu. Itu tanda Allah mengasihi kamu, Allah cinta kamu. Yang keempat dan yang terakhir untuk malam ni, tanda Allah kasih kepada kita semua. Tengok ini indikator yang keempat. Apabila tiap-tiap benda yang kita buat semua untuk Allah. Kita minum, bismillah. Hati kita kata untuk Allah. Kita sarung baju, pakai baju. Hati kita kata untuk Allah, kamu pakai baju. Kita ziarah orang sakit. Hati kita kata aku pergi ziarah ni sebab nak masukkan kegembiraan kepada orang yang sakit tu. Nak kurangkan kesakitan dia. Kerana Allah. Dia mandi kerana Allah. Dia mai kuliah agama kerana Allah. Dia pergi kerja kerana Allah. Dia pergi kelas di universiti kerana Allah. Apabila tiap-tiap tindakan dan gerakan tuan-tuan untuk Allah, ketahuilah Allah sayang tuan-tuan, perempuan semua. Allah sedang mengasihi tuan-puan semua. Hebatnya satu benda yang kerana Allah ni, 3 orang zaman dulu, bukan zaman Rasulullah, bukan zaman sahabat, zaman dulu, lama dulu. Sebelum zaman Rasulullah, 3 orang kawan, hujan lebat terlampau, mereka masuk dalam gua sehingga air hujan yang lebat tadi membuatkan satu batu bergolek tutup pintu gua. Semua orang tahu kisah ni. Saya tak cerita secara detail. 3 orang.
Apabila batu besar bergolek tutup pintu gua, 3 tadi cuba tolak dan tak bergerak batu tu. Saya tanya tuan-puan semua, dalam gua kalau batu tu besar ni, besar speaker ni, kalau kita tolak 3 orang, bergerak tak besar ni? Bergerak ni speaker ni. Tapi kalau batu itu besar, betul-betul besar, 3 orang tolak tak berjalan dan cahaya matahari tak nampak. Nabi sebut begitu. Apabila duduk dalam gua di negara Arab, kebanyakan dia bukan macam gua Kelam, gua Niah, gua macam di Malaysia ni. Kita boleh main futsal. Gua kita boleh main futsal, gua kita selalunya luas. Tonton pergi gua Hira, gua Thur. Saya dulu belajar di Syria, saya berjalan di Syria, Jordan. Gua di negara Arab, dia kecil-kecil je, dia tak luas. So 3 orang ni masuk, tersempit, batu yang tak bergerak, tutup sehingga tak nampak cahaya matahari. Maksudnya apa? Maksudnya mati perlahan-lahan. Mati perlahan-lahan. Lalu berkata seorang, dia kata, jom kita berdoa, minta Allah selamatkan kita dengan amal soleh, kebaikan yang pernah kita buat kerana Allah. Buat amal kebaikan kerana Allah. Jom kita berdoa, bertawassul. Ingatlah. Jom kita bertawassul, berdoa dengan amal kebaikan yang tiap-tiap orang pada kita pernah buat kerana Allah. Ini semua kena ada seorang satu. Banyak lagi elok. Maka orang pertama pun sebut, dia pun ingat balik apa amal yang dia buat betul-betul kerana Allah dan besar. Amal yang hebat. Dia pun ingat balik. Dia kata, ya Allah, aku ada 2 orang. Ibu, ayah yang tua dan sakit. Aku hormat mereka, aku jaga mereka, ya Allah. Dia pun cerita panjang. Aku buat khidmat ini kerana-Mu, ya Allah. Bukan untuk dapatkan geran tanah, bukan untuk dapatkan emas milik mak aku, emas perhiasan milik mak, bukan nak dapat kereta dan rumah ayah. Aku khidmat kerana Allah. Wahai Allah, kalaulah amal khidmat aku itu Engkau reda, gerakkanlah batu ini. Tuan-tuan puan-puan sekalian, bukan angin yang gerakkan. Allah Subhanahu Wa Taala gerakkan batu tu sehingga mereka nampak cahaya matahari. Lelaki kedua ni dia berfikir, dia fikir panjang, dia pun teringat. Dia kata, ya Allah, aku pernah buat baik kerana Kamu, ya Allah. Aku ada seorang pekerja. Habis dia bekerja berapa bulan, aku bagi upah, tapi dia tak mau. Dia nak upah banyak, lalu dia tinggalkan upah dia yang sikit tu. Wahai Allah, upah dia yang sikit itu aku kembangkan. Aku beli kambing, aku beli lembu, membiak, aku jaga untuk dia, wahai Allah. Setelah kambing dan lembu tu jadi beratus ekor, pekerja aku datang. Dia kata nak upah dia. Aku kata semua kambing atau lembu tu milik kamu. Dia pun seronok, aku berikan dia semua kambing dan lembu tu, ya Allah, kerana-Mu, ya Allah. Lalu batu tu pun bergerak lagi, tapi tak boleh keluar lagi. Sikit lagi. Orang nombor 3 berdoa, dia kata, ya Allah, aku pernah buat benda baik. Aku suka dengan satu orang perempuan cantik. Aku selalu pujuk dan rayu dia untuk berzina. Dia tolak. Sampai satu hari dia terima dengan syarat 100 dinar. 1 dinar 1,000 ringgit. 100 dinar lebih kurang 100 ribu ringgit. Wanita cantik tu kata boleh. Tapi sebab wanita tu dia dalam keadaan yang terdesak. Tapi ni bukan menghalalkan zina. Perempuan tu dia terdesak, dia pun kata tak apa. Aku nak 100 dinar, laki tu kata aku ada 100 dinar. Dia berdoa ni. Dia pun pergi ambil 100 dinar, dia letak kepada perempuan tu. Perempuan tu pun
masuk ke dalam bilik, laki itu pun masuk ke dalam bilik. Wahai Allah, ketika mana aku sudah pun berada di atas wanita itu untuk memulakan zina, wanita itu memandang muka aku. Dia kata, wahai lelaki, wahai pemuda, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ya Allah, perempuan yang aku dah duduk dah atas dia, aku tinggalkan dia kerana takut kepadamu. Kalaulah itu takwa kerana kamu, bukalah pintu gua ni ya Allah. Maka batu tu digerakkan oleh Allah, akhirnya semua selamat. Poin dia, kita makan kerana Allah, minum kerana Allah, kita bawa motor kereta kerana Allah, keluar kerja kerana Allah, kita belajar untuk Allah. Semua benda, dan ia akan membuatkan kita disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa sekadar tu dulu untuk ceramah pada malam ni. Semoga apa yang saya sampaikan kita semua dapat manfaat dan iktibar untuk kita jadikan panduan dalam kehidupan kita semua, menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah hari Rejab yang telah meninggalkan kami. Berkatilah hari Sya'ban yang berbaki beberapa hari lagi. Ya Allah, ya Tuhan kami, sempatkanlah kami untuk berada dalam bulan Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami Lailatul Qadar dalam bulan Ramadan nanti. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah kami beribadat dalam sepanjang bulan Ramadan. Terimalah semua ibadat yang kami lakukan dalam bulan Ramadan. Wahai Tuhan, sekiranya kau matikan kami, matikanlah dalam keadaan husnul khatimah. Wahai Tuhan, sekiranya kau matikan kami, matikanlah kami dalam keadaan Engkau meridai kami, Engkau mencintai kami, Engkau merahmati kami, Engkau mengampunkan dosa kami, ya Allah. Matikanlah kami, bangkitkanlah kami dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Himpunkanlah kami dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurniakanlah kami untuk melihat wajah-Mu, wahai Allah, di hari akhirat kelak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para penonton di sana, jangan lupa subscribe channel YouTube rasmi kami, Ustaz Wadi Anwar Official, supaya anda tidak ketinggalan video-video dan ceramah-ceramah terkini saya. Semoga kita mendapat manfaat. Terima kasih.